sendiri, fala maraddalah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tiada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Suratul Ra'di Guruh, surah yang ke-13 pada ayat yang ke-11 daripada 43 ayat pada juzuk yang ke-13. Tama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini, kerana masih lagi berkesempatan Allah mengizinkan kita bersama duduk pada malam ini. Kerana petang tadi dalam perjalanan saya daripada Perak sampai nak ke sini dah, lalu ke atas jambatan tadi, dapat maklumat terkini bahawa Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan bahawa diminta menangguhkan segala majlis, program dan segala aktiviti masjid dan surau bermula daripada 17 sampai 26 Mac selama 10 hari. Jadi kita lihat, tapi hari ini baru 16, maknanya boleh lagi lah. Tapi esok seperti mana pengurusi majlis tadi sebut, kita akan tunggu keputusan daripada Majlis Fatwa Negeri, yakni Negeri Terengganu. Jadi masih lagi malam ni Allah izin kita. Ini satu nikmat sebenarnya tuan-tuan. Satu nikmat Allah izinkan kita bertemu lagi malam ni. Malam-malam seterusnya wallahu a'lam, kita tak tahu, mungkin kita tak dapat bertemu lagi. Mungkin tidak ada lagi, mungkin bukan kita doa, tapi mungkin berlaku tidak ada lagi solat jemaah. Maka saat orang yang menjaga solat jemaah, mereka akan rasa sedih dengan apa yang berlaku. Mereka akan merasa merindui nak solat berjemaah, kuliah agama dan sebagainya. Mungkin perkara ini akan jadi sunyi selepas-lepas ni. Tapi malam ni syukur, kita membesarkan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah izinkan lagi kita berada pada malam ni, untuk kita duduk di dalam rumah Allah dalam keadaan berjemaah, solat maghrib berjemaah. Kadang-kadang hati ni rasa terpilu, rasa sedih apa yang sedang berlaku. Tapi nak buat macam mana? Itu adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati pengerusi surau masjid ni, surau masjid, yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah tak ada, ustaz-ustaz yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda, adik-adik muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi malam ni kita tak ada tajuk khusus. Walaupun tak ada tajuk khusus, tapi automatik dia ada tajuk khusus. Tajuk tak lain adalah mesti tajuk bahagian wabak, bahagian balik. Sebab itulah isu yang berlaku pada, bukan hanya di tempat tuan-tuan Terengganu, malah berlaku di seluruh negeri dan seluruh negara. Jadi seperti mana ayat yang saya cedok tadi daripada suratul Ra'di, iaitu Guruh, pada ayat yang ke-11, Allah sebut lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi tiap-tiap seorang tu ada malaikat penjaga. Kita setiap orang ni ada malaikat yang jaga kita, silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya. Depan ada, belakang ada, dia jaga. Yahfazunahu min amrillah, yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya, tapi dengan syarat min amrillah, dengan perintah Allah.
Tapi ini pada orang beriman sahaja. Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan, kadang-kadang kita jatuh tu dia jadi macam gerak slow. Sebab ada yang tahan. Kadang-kadang kalau tengok pada motor tu jatuh pecah habis kepala motor, tapi kita luka sikit kadang-kadang. Ada kadang-kadang jadi begitu. Ini kerana ayat ni Allah khabar dah. Allah bagi tahu dah, makna kata ada malaikat penjaga kita yang jaga kita dengan perintah Allah, suruh jaga daripada sesuatu bahaya. Kemudian Allah sambung pula ayat ni lagi, Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum. Maksudnya Allah letak malaikat penjaga tadi ni, Allah tak ubah. Ada dah malaikat jaga kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka lah yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya kalau tiba-tiba malaikat tu tak jaga dah, jangan salahkan siapa, salahkan dirinya sendiri. Kenapa malaikat dah tak jaga dah? Dah tak ada rahmat Allah pada dia. Dah mayang tidak apa tidak. Lepas tu kita cakap ginilah tuan-tuan, berkenaan dengan wabak penyakit ni, tak kira lah corona ke apa ke, kita ni pertama sekali ulama pesan jangan kita terlampau takut kepada wabak sehingga lebih takut wabak daripada takut pada Allah Ta'ala. Munajat dan pergantungan kita pada Allah, itu yang pertama. Kemudian juga bukanlah kita doa kita nak kena, tak. Bukanlah kita reda kita kena, tak. Bukanlah kita biar, kita ambil juga jalan-jalan pencegahan dan sebagainya. Kita buatlah apa yang patut. Tetapi andai katalah kalau terkena penyakit ni, andai kata kalau terkena, bukan kita minta kena, tak, tapi kalau terkena. Tapi kalau andai kata terkena, tapi kalau dalam masa yang sama tu hati kita hati orang yang beriman, sayang dan cintakan masjid, suka solat berjemaah, rajin baca Quran, amal-amal soleh kita jaga. Kemudian kata terkena penyakit corona ni mati. Walaupun jasadnya mati, tetapi sebab hatinya hati orang beriman, hatinya kekal hidup. Hidup mana? Hidup atas iman. Tu P. Ramli buat cerita tu, mati-mati senyum. Mati senyum. Dia kata mati dalam iman. Nampak? Tu. Berapa jasad mati memang mati dah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Tak semesti dengan corona. Kadang-kadang corona tak kena, tapi kena langgar dengan kereta corona. Mati juga. Tapi nak ceritanya mati tu pasti. Yang kita takut ngelak-ngelak corona, kadang-kadang tak mati corona, mati akhir entong, mati ke? Mati kencing manis, mati ke? Mati tu pasti dah. Cuma corona ke tak corona itu asbab. Asbab kepada kematian. Yang kita nak tahu dah mati tu pasti, tapi yang kita nak balik bertemu Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, dalam keadaan membawa iman. Yang itu yang kita nak. Daripada ada orang jasadnya, hidupnya segar bugar, sehat, penyakit apa pun tak ada. Tak payah kata kencing manis, kencing masam tak ada. Apa penyakit pun tak lekat pada dia. Hebat, sehat. Umur pula lama kat 95 tahun. Contoh, bukan kata siapa-siapa, contoh. Bugar, hebat. Tetapi kalau hatinya rosak dah, hati mati, tak jadi apa-apa kak. Walaupun hidup sehat, jasad sehat, tapi hati mati dah. Macam zombie. Tengok ulang-alik jasad, tapi hati mati, kosong. Tak ada iman, tak ada agama, tak semayang, tak apa-apa. Lepas tu disebut oleh Sufyan As-Sawri radhiyallahu an, yang dicedok di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi. Kata Sufyan As-Sawri, kullu maksiatin an syahwatin, setiap maksiat yang berpunca daripada syahwat.
Syahwat ni maknanya keinginan, nafsu, hawa nafsu. Setiap maksiat yang berpunca daripada hawa nafsu, fa innahu la yurja ghufranuha. Maknanya fa innahu yurja ghufranuha. Maknanya diharapkan keampunan baginya. Maksudnya kalau orang tu buat maksiat dengan syahwat, maka mudah ataupun boleh dapat keampunan Allah. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, at-taibu habibullah. Nah, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Wa taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Dan siapa yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, maka dia akan kosong, dosa ni tak ada. Banyak lagi ayat lah, nikmal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku yang banyak bertaubat. Jadi maknanya maksiat kerana syahwat, harap-harapnya dapat keampunan Allah. Moga-moga kalau taubatnya sungguh-sungguh. Tapi kata Sufyan As-Tsauri, kullu maksiatin an kibrin. Adapun maksiat dengan sombong, dia kata. Maksiat, benda dosa, benda jahat yang dia buat dengan sebab sombong, kerana kesombongan, maka katanya fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya mungkin dia ni tidak dapat diharapkan akan keampunan. Payah nak dapat keampunan. InsyaAllah kalau taubat sungguh-sungguh tu boleh juga, tapi makna kata berat daripada syahwat lagi. Dosa kerana syahwat dengan dosa kerana sombong, berat dosa sombong lagi. Seperti mana Sufyan As-Tsauri buat contoh, li'anna maksiata iblis, dia kata, seperti kamu lihatlah kepada maksiatnya iblis, jahatnya iblis, dosanya iblis, kana asluha minal kibri, berpunca daripada kesombongan, sombong. Allah suruh sujud pada Adam, bukan sujud sembah. Allah suruh sujud tu sebagai tanda hormat, kerana manusia ni Allah buat makhluk yang paling terbaik. Jadi Allah suruh sujud pada dia, tanda hormat pada manusia, yakni Nabi kita Nabi Adam AS. Oh, ingkar, aba wastakbara, sombong dan ingkar, tak nak sujud. Kenapa aku kena sujud pada dia? Sedang aku dicipta daripada api, dia cipta daripada tanah. Nah, api lagi hebat pada tanah. Akhirnya sombong. Maka bila sombong, Allah azab dia dengan dilaknat sehingga bila-bila pun. Sebab tu kita cuba renung sama-sama tuan-tuan pada malam ni. Cuba kita fikir balik. Dan yang Allah murka sangat pada iblis ni, Allah laknat iblis ni sampai Allah laknat dia, dosa apa dia buat? Pernah kita dengar iblis tikam nombor ekor? Tak juga. Iblis jantan rogol iblis betina ada? Tak juga. Iblis minum arak? Tak juga. Arak tu air kencing je, air kencing setan. Makan dia nak minum air kencing sendiri? Tak juga. Nak kata macam baik pula dia kata. Tak, satu sebab, yakni sombong. Bila sombong, habis. Allah laknat sampai bila-bila. Tu berat sombong. Sebab tu ulama kata sombong itu selendang Tuhan, sombong itu milik Allah. Sebab apa makna sombong? Makna sombong tak ada siapa boleh lawan dia. Allah layak bersifat sombong. Sebab tu kalau kita baca dalam 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah, akan kita jumpa nama Al-Mutakabbir. Apa maksud Al-Mutakabbir? Asal perkataan kabir, megah, besar. Nah, yang maha megah, yang maha sombong, kata ulama. Kenapa sombong? Sebab tak ada siapa boleh lawan Allah Ta'ala. Allah sombong dengan ilmu dia. Memang siapa lebih cerdik daripada Allah? Tak ada. Allah tahu segala-galanya. Sebab tu kita jangan sombong. Hebat tara mana pun. Sebab tu hari ni punya masyarakat belajar tu tak salah, bagus. Lagilah belajar sampai menara gading ke, menara apa ke, gilah belajar sampai tahap profesor, doktor, madya apa benda lah, lantak habis lah. Apa nak belajar lah. Tapi jangan rasa hebat. Jadi orang yang hebat, tapi jangan merasa hebat. Hari ini bila merasa hebat, jadi timbul dalam hati tu sombong, angkuh. Maka tak nampak Allah yang maha hebat. Dia rasa dia lebih cerdik daripada Allah. Lepas tu bila Allah kata faqata'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka, yakni pencuri lelaki, pencuri perempuan, petikai.
Kata apa main potong-potong tangan, potong kuku boleh ha, dia kata. Tikai. Allah kata sebab orang berzina, tukar. Nak dia rasa dia lebih cerdik buat hukum daripada Allah buat hukum. Dia kata ni hukum lama, tak boleh pakai dah. Nah, sebab apa? Sebab merasa diri lebih cerdik. Akhirnya timbul kesombongan. Rasa dia boleh selesai masalah, padahal yang selesaikan masalah ni siapa dia? Allah. Allah yang datangkan masalah, Allah juga yang tarik masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita masyarakat Melayu ni, Terengganu saya tak pastilah, tapi belah Perak ke mana-mana lebih kurang lah. Kita dengan ayat tu guna untuk orang mati. Dengan kawan mati, inna lillahi. Kadang-kadang tu dalam WhatsApp group ada berita kematian, dia tulis benda, dia tulis Al-Fatihah. Baca lah tentu ni. Kadang-kadang tak baca, main tulis Al-Fatihah. Kena seorang yang malas, dia kata sama di atas. Aduh lagi teruk. Nampak? Ambil handphone hempuk atas kepala. Ada gitu. Baca lah. Dia tak salah faham. Padahal innalillah ni segala bentuk musibah. Tak payah kata mati kawan kita jatuh motor. Dengar-dengar mana kawan kita tak datang masjid, tak dengar berita dia jatuh motor, innalillah, tak mati lagi, jatuh je. Bukan kira mati. Musibah tu Allah yang datangkan musibah, Allah juga yang mengambil musibah. Pegang situ. Allah yang datangkan wabak, Allah juga yang mengambil wabak. Jadi pergantungan kita pada Allah. Tak apalah dalam masa yang sama kita berusaha mencari antidot dia, kita buat kajian sains dan sebagainya, itu syariat, itu zahir. Tapi jangan itu saja sandaran kita. Yang kedua apa dia? Sandaran kita pada munajat kepada Allah. Dua-dua ni kena bergerak, zahir dan batin, syariat dan hakikat. Syariat kita berusaha mencari ubat dengan buat kajian, bermacam-macam kajian. Dari segi hakikat, kembali kepada Allah, minta kepada Allah, minta pertolongan pada Allah. Doa sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau tak boleh nak buat dalam bentuk jemaah ramai-ramai pun, kita kerahkan pada seluruh umat Islam untuk buat solat hajat masing-masing di rumah masing-masing pun tak apa. Tapi buat dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan daripada Allah, kerana Allah lah yang membawa segala-galanya dan Allah juga yang menarik segala-galanya. Tapi bila dalam hati ada kesombongan, maka dia tak nampak dah. Sebab tu kita takkan nampak Allah itu maha hebat selagi mana kita nampak diri kita yang hebat. Jadi sebab tu kita mengaji sifat 20, mengaji akidah, mengaji tauhid, tundukkan diri kita. Kenal diri. Sebab itulah kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal akan Tuhan dia. Kenal diri macam mana? Kenal diri betapa bodohnya kita. Dan kalau kita nak rasa kita hebat sangat, kita act sangat, rasa macam kita pandai sangat. Saya nak tanya soalan. Kalau rasa hebat sangat, PhD kat 8 kali PhD, sampai botak tengah kepala. Kuatnya mengaji. Kita nak tanya, kalau mau pandai sangat, bila tarikh kematianmu? Boleh jawab? Tak boleh jawab. Tak payah kematian orang lain, kematian dirimu sendiri. Boleh? Tak boleh. Itu menunjukkan jahilnya kita, bodohnya kita. Gilah tara mana pun ambil, banyak mana sijil sekalipun, kita tetap duduk di makam bodoh. Kerana kita tidak tahu apa-apa, termasuk diri kita sendiri pun kita tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Dia kata payah sangat ustaz main ajal. Tu mana kita boleh tahu? Senang sikit ada. Ada? Berapa helai rambut di atas kepalamu? Tak boleh jawab juga. Tapi kalau botak licin tak cin kan? Kata tak ada Ustaz. Memang botak licin. Yang ada rambut tak boleh. Padahal rambut tu berapa lama dah lekat atas kepala kita? Sejak kecil lagi. Tu rambut tu. Dia kata macam mana nak kira banyak sangat Ustaz? Yang rendah sikit ada Ustaz, rendah sikit. Okey ada. Berapa batang gigi dalam mulut itu? Tapi tak ada gigi tak boleh yang ada gigi. Kita tak pernah kira. Tuan-tuan pernah kira? Kalau tak pernah, balik ni kira. Duduk depan cermin kira 1, 2. Berapa batang gigi kita tak tahu. Padahal gigi tu ngap duk buat makan. Gigi tu duduk dalam mulut kita, tak pernah buat keluar pun, duduk dalam tu. Tapi kita tak tahu. Nak menunjukkan atas diri kita pun kita tak erti dah benda lain lagi kita tak erti.
Bila pandang diri ni jahil, baru nampak Allah yang maha alim. Macam mana nak nampak Allah yang maha tahu kalau kita duk sangka kita semua tahu? Akhirnya jadi sombong. Sombong ni bahaya. Kemudian kata Sufyan As-Sauri, wa zalata sayyidina Adam, adapun kesalahan atau silap Nabi Adam alaihissalam kerana makan buah khuldi tu. Tapi kita tak menyatakan Nabi Adam salah lah, tapi dari sudut kisah. Nabi Adam pergi makan buah khuldi, maka kata Sufyan As-Sauri, kana asluha minasyahwah. Makannya Nabi Adam buah khuldi itu kerana disebabkan syahwat, keinginan. Keinginan. Maka bila kerana keinginan Allah buat kisah dua ni, kerana Allah nak ajar pada kita. Sebab tu jangan kita menyandarkan Nabi Adam tu salah. Tak boleh hukumnya. Tak boleh. Ada pula dia kata, ni kerana tok kita Nabi Adam lah ni. Kalau tak kita semua dalam syurga dah, dia kata. Tokmu terjawab balik. Ada ke pula? Kalau Nabi Adam duduk dalam syurga, kita semua pun tak ada, tuan-tuan. Sebab apa? Dalam syurga mana ada beranak pinak. Tak ada lah kita semua. Jadi Allah buat kisah ni memang Allah buat dah. Cuma jalan asbab ni saja. Bukan Nabi Adam buat salah, tapi takdir memang Allah nak buat gitu sebab nak jadi pengajaran pada kita. Kerana Allah nak tunjuk pada kita, manusia ni tak lari daripada silap. Tu yang pertama. Manusia ni banyak salah. Betul tak? Siapa sini tak pernah buat salah? Cuba bangun nak tengok muka. Dia nak baling dengan botol air ni. Mana ada kita tak pernah buat salah? Nak berlambat-lambat, ustaz ada salah, tok guru ada salah, ulama kadang-kadang salah. Salah dia salah keluar fatwa, kadang salah juga. Ada silap kita, ada salah. Tetapi apa yang Allah nak ajar pada sudut kisah Nabi Adam ni, maknanya kalau mu buat salah, jangan salahmu kerana sombong. Kalau salahmu kerana sombong, aku laknat macam iblis. Tu Allah nak ajar situ. Kalau salah kerana syahwat, kemudian kamu bertaubat, kamu minta ampun pada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Buat salah, tapi kerana kesilapan diri kita sendiri, kita mengaku kita silap kerana terlalu ikut hawa nafsu. Taubat sungguh-sungguh. Allah kata la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang dia tanya ke saya, ustaz, macam mana saya nak istiqamah? Saya dah taubat, esok buat pula. Lepas tu taubat tu buat pula. Payah gini. Lah kali macam malas nak taubat, buat je lah terus, dia kata. Tu kita tak faham makna istiqamah. Apa makna istiqamah? Pergi program Fast Takim selalu dah. Apa makna istiqamah? Artinya dalam bertaubat kepada Allah. Memang lumrah dah. Mana ada orang nak dia buat salah, lepas tu taubat, lepas taubat tu langsung tak ada buat salah. Ada. Para nabi, para rasul tu lain. Mereka tu maksum. Ataupun wali-wali Allah, kadang-kadang mereka duduk di makam mahfuz. Artinya yang terpelihara, Allah jaga mereka. Mereka mahfuz. Kita mampus. Kalau tak jaga habis kita. Tu. Jadi kena jaga. Jadi bila nak jaga macam mana, Ustaz? Bila jatuh bangkit balik. Buat silap taubat lagi, buat silap taubat lagi. Tersilap juga, taubat lagi. Jangan putus asa dari bertaubat kepada Allah, kerana Allah sebut innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada orang yang bertaubat. Teruskan bertaubat. Dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pensyarahnya Tukku Pulau Manis, orang Terengganu sini, ada makamnya. Dia kata kadang-kadang ada masa Allah jadikan kita tersilap ataupun terbuat salah. Kerana apa? Kerana Allah nak didik hati kita bertaubat kepada Allah. Sebab takut juga kalau kita sentiasa taat, lama-lama dia jadi takabur, sombong dengan ketaatan dia. Ada tak? Kadang-kadang Allah sengaja, contoh
Allah sengaja buat kita terlewat bangkit subuh. Nak selalu pukul 3 pagi memang bangun dah. Kali ni bukan 3 pagi, 3 petang bangun. Aduh, teruk tidur. Nak lama tidur. Jadi bangun-bangun, astagfirullahalazim, dia kata Allah. Subuh tak semayang, zuhur pun dah lewat dah. Kelang kabut dia. Jadi bangun-bangun tu disebut apa? Bangun-bangun astagfirullahalazim disebut. Astagfirullah yang disebut tu sama tak dengan astagfirullah lepas semayang? Kadang-kadang tak sama, walaupun lafaznya sama. Kadang-kadang lepas semayang istighfar kita tu sebab dah jadi biasa, dia istighfar mulut je lah. Astagfirullah, dia tengok siling, astagfirullah, sawang, astagfirullah. Dia tengok, tak ada sawang contohnya. Dia tengok sawang, tengok cicak lah apa. Tapi mulut astagfirullah, tapi maknanya mulut saja, tak terkesan di hati. Tapi bila jadi salah itu terkesan tak di hati? Bangun, astagfirullahalazim, Allah, silap aku, asal bangun lambat ni. Dia datang tu daripada hati. Itu yang Allah nak dengar. Walaupun lafaz ni sekali saja, tapi sungguh-sungguh kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Tu kadang-kadang Allah buat gitu. Tapi kalau kena kadang-kadang langsung tak ada buat salah, tu takut pula. Takut juga. Takut jadi kesombongan, rasa ujub. Tu penyakit namanya ujub. Ujub ni asal perkataan ajaib. Ajaib ni maknanya pelik. Dia pelik dengan diri dia sendiri. Pelik tak pelik tu mana? 7 hari seminggu tu bangun 3 pagi saja. Tak set jam tak set. Tepat 3 pagi buka mata. Mula-mula dia tak cakap, dalam kitab Minhajul Abidin sebut. Dia ada ujub dengan syiddatul ujub. Syiddatul ujub artinya ujub yang tersangat. Ujub yang mula-mula ni dia cakap dalam hati je. Pelik aku ni, dia kata. Jam tak set tak apa, pukul 3 bangun tu. Nak jadi wali pa, dia kata. Dia nak kena dah tu, nak kena. Dia tak tahu yang dia nak jadi kuali sebenarnya. Lepas tu apa lah, dia datang pula masjid, datang awal. Tok siap sampai ni. Kata, bagus aku. Aku datang lebih awal daripada Tok Imam ni. Bagus. Dia rasa bagus. Dia nampak diri dia bagus. Lepas tu pula kebetulan Tok Imam tak datang. Tok Imam sakit perut. Tok Imam sakit perut, makan kenduri banyak sangat. Sakit perut. Lain kali orang pun pandang kanan pandang kiri. Masa tu dia pakai semak lah sikit dengan janggutnya apa semua, dengan serban, kain ridak sampai dua yang atas bahu. Orang sekali satu sampai 2 pakai. Jadi orang pun tolak, Syekh, tafadhal Syekh, Imam Syekh. Dia pun pergi ke depan. Setan cocok pula jadi imam hari ni. Tak apa lagi. Mayang-mayang, Allah. Kena pula malam semalam AJK baru tukar speaker. Speaker pula jenis 10,000 punya speaker. Jenis sound dia sikit lagi nak sama macam kah. Sekali baca Bismillahirrahmanirrahim. Setan pun cocok. Suara macam Syekh Sudais. Sudah. Bukan Syekh Sudais lah, Syekh Sudah. Habis dah. Dia rasa up. Habis semayang, ustaz yang patut kuliah subuh pun tak datang pula. Nak jadi cerita. Orang kata alang-alang dah jadi imam, bagi tazkirah ringkas pun jadilah. Bagi tazkirah pula. Kena pula idea masuk. Hadis semua masuk dalam kepala. Pam dia bagi. Setan cocok. Up lagi. Bantai kau dia kata. Makin sedap. Makin sedap. Lah kali sampai ke isyak berlarutan macam tu hidup dia. Dia rasa macam mana? Aku rasa seharian aku terbaik dah hari ni. Memang wali dah ni, dia kata. Terai sekali jalan atas air. Nampak tenggelam kat tasik tu. Nampak? Dia kata. Sebab apa? Sebab merasa diri. Tak nampak dosa pada diri. Sebab tu kadang-kadang Allah buat kita silap, biar kita nampak salah kita. Bila kita asyik betul je, kita tak nampak salah kita dah. Kita nampak salah orang. Itu yang berlaku. Sebab itulah seperti mana ayat yang kita baca tadi oleh Sufyan As-Sauri tadi, kita ambil iktibar 2 perkara. Kesalahan dengan sombong, kesalahan dengan syahwat. Maknanya kalau kita tersilap pun jangan kerana sombong. Sebab tu tuan-tuan hati-hati. Sombong, kalau sifat zalim dengan sombong dia tak sama. Zalim ni dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang dia kurang ajar dan sebagainya. Itu zalim.
Boleh jadi orang masjid, orang surau, orang yang jaga solat jemaah, dia tak kena sifat zalim. Dia tak kena. Zalim ni boleh jadi kena pada ahli maksiat lah, minum arak, main judi, tikar weka, apa semua tu lah. Nah, tapi orang masjid tak kena. Tapi hati-hati, orang masjid boleh terkena sifat sombong. Kadang-kadang pula terbalik, ahli maksiat tak ada sifat sombong. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada orang nak minum arak berbotol-botol, tiba-tiba orang tegur dia, "Hei, apa hang ni? Minum botol apa nama air arak ni? Hukumnya haram ni, nak kena bakar dalam api neraka." Dia pun campak botol dia. Dia kata, "Astaghfirullahalazim." Dia terima nasihat. Bila kawan tu pergi, dia kutip balik. Tapi nak ceritanya, dia boleh terima nasihat. Tapi kadang-kadang ada orang masjid, orang surau, bukan sinilah, kita buat contoh umum saja. Ada orang masjid, orang surau, habis semayang, adalah budak kecil umur 10 tahun. Habis sekolah agama, dia pun ketegur pak cik tu, "Pak cik, tadi saya tengok pak cik angkat tangan takbir macam tak betul lah. Sebab pak cik angkat sikit je. Saya belajar kat sekolah, ustaz saya ajar tangan kena sama dengan parah telinga. Pak cik buat gini je tak betul." Budak tegur. Dia jawab macam ni, "Hash, pandai hang nak tegur aku hang tu budak ni." Dia kata apa? "Siapa makan garam dulu?" Dia main buah garam, beli garam sekilo, tonyoh hantar muka dia. Nak garam sangat ni kadang-kadang. Akhirnya dia kopiah atas kepala, janggut bawah dagu, tapi bersifat sombong. Walaupun budak yang menegur kita, apa salahnya? Jangan pandang siapa yang menegur, tapi pandanglah apa yang ditegur. Kalau apa yang ditegurnya itu betul, ambillah, walaupun yang bercakap itu budak. Betul juga. Ada takbir gini, buat malah sangat apa? Lelaki angkat tangan gini, yang gini ni perempuan, muslimat. Kalau ada tuan-tuan nampak ada jemaah lelaki yang angkat tangan gini, tepuk bahu dia, cakap, "Kak, muslimat belakang kak." Tengok-tengok misal gini ada. Biar ikut cara betul. Tapi janganlah makna kata kita sombong. Dengarlah nasihat siapa pun yang memberi nasihat. Tapi bila dengan sifat sombong, maka Allah turunkan azab. Sebab tu kita tengok, kalau kita perhati tengok, pada asalnya masa negara Cina dia membunuh ataupun dia buat perkara yang zalim ke atas masyarakat Uyghur. Masa tu Allah belum turunkan azab. Kerana kata ulama, orang yang bertindak zalim kadang-kadang Allah tangguh azabnya dulu supaya diberi kesempatan untuk bertaubat. Jadi masa tu belum ada lagi apa-apa azab. Sehinggalah presiden dia sebut apa? Dengan bongkak dan sombongnya dia kata kerajaan negara Cina tidak ada siapa yang boleh menjatuhkan dia. Dari sudut senjatanya, ekonominya, tak ada siapa boleh jatuh. Allah hantar terus corona ni. Tengok habis ranap segala ekonomi dia. Kelang kabut habis jadi. Itu sombong. Tu berat sombong. Tengok lagi contoh kapal Titanic. Dia buat kapal besar tak apalah, sukatilah nak buat macam mana, ikut sukalah. Nak satu kapal yang bernilai harga tinggi kerana besi yang dibuat tu besi yang jenis tebal, jenis kuat, jenis kukuh punya kapal yang paling besar, kuat, hebat. Tak apalah nak buat hebat, tak apa, tak ada masalah. Tapi cakap tu sombong. Akhirnya dia kata apa? Kapal ni tak ada siapa boleh bagi karam termasuk Tuhan, dia kata. Tuhan pun tak boleh bagi karam. La ilaha illallah. Cakap dengan sombong. Akhirnya Allah hantar benda. Allah hantar ABC, air batu campur. Kalau ikut logik, besi dengan ais, siapa pecah siapa? Patut besi pecah ais. Tak, tapi Allah boleh buat ais pecahkan besi. Langgar ketul ais, bukan kuat sangat, langgar sikit, terbelah kapal Titanic, jatuh karam. Kerana apa? Sombong. Itu jangan kita bercakap sombong. Cakap sombong habis. Ada. Macam kerajaan yang lepas lah. Masuk juga. Nak konas itu sebenarnya. Sombong Allah tarik 21 bulan. Lepas tu jangan sombong. Tak kisahlah, dah Allah dah beri, dah ada jawatan, buat bagi elok sudahlah.
Nah, ni sombong. Aku YB, kau YB. Dan sekarang kau jadi apa? Nah, jangan sombong. Nah, jangan angkuh nak gimana sangat jawatan kita. Apa yang kita ada, kita manusia biasa, sama je setiap orang, cuma diberi pinjaman jawatan. Sebab tu saya pernah berkuliah di sebuah balai polis. Nah, saya ceramah depan tu pegawai-pegawai polis. Saya kata, tuan-tuan pegawai, nah, tuan-tuan gah hebat kerana uniform, kerana ada paku atas ni. Nah, jadi sementara ada tu, gunakan sebaiknya. Jangan sombong. Kalau buat Roblox tu senyum. Tahulah misai tebal mana sekalipun, senyum. Nah, bagi salam elok-elok. Nampak orang Islam, bagi salam. Assalamualaikum. Pakcik nak ke mana pakcik? Minta IC? Lembut gitu. Nah, ini sambil genting misai. IC, lesen. Nah, kalau boleh cabut tadi kempuk atau mana. Nah, kasarnya. Apa kita nak pergi sombong tak mana sangat? Nak pergi sombong tak mana? Saya cakap. Nah, saya cakap depan pegawai cakap, nak sombong tak mana tuan-tuan? Tuan-tuan rasa hebat sebab uniform tu. Esok kalau uniform tu ditanggal, hebat tak mana? Esok bila dah besar, tak pakai dah uniform paku-paku ke apa, tak ada dah. Pakai baju pagoda, t-shirt putih tu. Uniform warung kopi nama dia. Yang ada poket tengah macam Doraemon tu. Pakai baju tu dah. Nah, bila dah pakai baju tu nak gah macam mana? Nak duduk dengan orang kampung tak nak layan lah. Nak bergaul dengan siapa? Bila nak bergaul, tak payah gaul dengan kami lah. Dulu hang ada jawatan, bukan main sombong dengan kami ya. Nak cakap kasar. Oh, sekarang dah tak ada jawatan pun nak cari kami. Nah, siapa nak kawan? Nah, kita sombong. Esok nak mati, siapa nak tolong? Nah, siapa nak kapankan kita? Siapa nak solatkan jenazah kita? Siapa nak mandikan mayat kita? Siapa nak masukkan kita dalam lubang kubur? Ingat boleh masuk sendiri? Masuk. Tak boleh. Kena ada harap orang tolong angkat, tolong masuk. Lepas tu jangan kita sombong. Sombong ni sejahat-jahat. Sebab itulah dosa-dosa lain, insya-Allah Allah boleh ampun. Besar mana pun. Bunuh orang, Allah boleh ampun lagi. Minum arak bukan main botol lah, trailer tu pun. Allah boleh ampun. Tapi main dengan sombong, masuk dalam hati, walaupun kopiah 4 lapis atas kepala. Oh, hebat. Bahagian ibadat tu, bahagian pakaian tu kemah. Dengan ni kayu sugi celah telinga sini. Oh, dahsyat. Tapi dalam hati ada sombong, tak ada apa. Orang Terengganu kata apa? Balik awal. Balik awal. Apa jadi balik awal? Maknanya dia balik awal lah tapi nak ceritanya begitu. Jadi janganlah kita ada di antara kita silat-silat kita, jangan. Sebab itulah bila sombong ni dah makin meluas, itulah yang menyebabkan Allah turunkan bala, turunkan azab. Bila bala sampai tuan-tuan, tak payah kata orang yang buat maksiat, orang yang ngerjakan taat pun dapat balanya sama. Ini satu bala tuan-tuan. Masjid kita gah dengan lampu-lampu, speakernya hebat, tapi akhirnya tak boleh mengerjakan solat jemaah. Itu satu bala. Masjidil Haram, Masjid Nabawi kita hebat dengan keluasan yang luas, tapi hari ini tuan-tuan boleh tengok gambar di Google, sunyi, tak ada orang. Ada kawan hantar satu video, tapi buat juga semayang, cuma yang semayang dalam tu pekerja-pekerja situ. Allah, 2 sah tak pernah berlaku. 2 sah semayang. Itu bukan sah keliling tu, sikit situ je semayang depan Kaabah, tak ada orang lah. Ini satu bala. Makna kata duit kita banyak mana pun, kalau kita rasa memang kita boleh bayar 4 kali ganda untuk pergi buat umrah, tetap tak boleh juga. Pada sisi zahirnya, sisi syariatnya, kita nampak yang sekat tu Arab Saudi, kerana wabak penyakit. Tapi bila kita renung dari segi hakikat, siapa yang sekat sebenarnya kalau bukan Allah? Dulu saya pernah cakap sebelum ni dalam satu ceramah di tempat lain lah. Saya kata hari ni kita saksikan Allah sekat kita daripada berada di tanah suci, di tanah haram, di Mekah, Madinah. Dan tak mustahil kalau Allah nak sekat kita pula berada di dalam rumah Allah walaupun di kampung kita. Akhirnya jadi sungguh hari ni. Jadi sungguh. Sebab apa? Sebab ni kejahatan dah semakin berleluasa,
kesombongan dah semakin dahsyat. Sebab tu kita cakap orang zaman dulu buat juga maksiat, buat juga dosa. Minum arak ni bukan zaman sekarang je, dulu pun dah ada dah orang minum arak Melayu Islam, ada dah. Tapi masa tu masih lagi ada segan-segannya, ada takut-takutnya. Minum arak pun sorok-sorok kat rumah, ada kan? Ada orang tak semayang, ada orang tak semayang, tapi dia senyap-senyap kat rumah. Lah ni orang tak ada rasa takut, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu. Siap boleh pegang betul arak, buat gambar dekat Facebook. Tengok religion bahagian agama tulis Islam, tapi pegang betul arak, bangga pula. Allahu Akbar. Ni mengundang bala ni, bangga dengan dosa. Mu buat dosa tu bukanlah makna kata tak apa, tapi kalau mu taubat Allah ampun. Tapi mu buat dosa dengan sombong, dengan belagak, dengan Allah rasa hebat. Ni tu yang Allah murka, tu yang Allah turun azab, turun bala. Kita patut biar segan lah sikit. Kalau contohlah kita tak semayang, duduk kat kedai makan waktu maghrib, orang duk lalu lalang pergi masjid, duk tengok. Lah kali dia kata dengan kawan dia, mat, kita duduk dalam sikit mat, segan orang duk tengok kita tak semayang ni. Biar ada segan sikit. Bukan kita mengiyakan perbuatan dia tak semayang tu, tapi ada segan sikit. Ini langsung tak ada, duk lepak tu kedai. Waktu azan maghrib duk lepak pergi kedai. Kalau musafir boleh tahan kira, atau buka puasa boleh tahan kira. Tapi musafir kan, dia tengok muka kita kenal, ni orang kita ni, kampung kita ni. Musafir celah mana pula dia. Takkan nak pergi surau dia kona jauh pula. Ada duk makan. Lepas tu pula habis kuliah, kita mayang isyak, balik ada lagi dia situ. Dan bila dia maghrib kat mana? Tak rasa malu. Korang biar dia rasa malu sikit, malu tak ada. Lepas tu ada seorang artis perempuan, dia kata apa? Dia kata, I rasa lah tak pakai tudung ni bukan satu kesalahan. Dia kata, sebab ini hak peribadi, terpulanglah orang tu nak pakai tudung ke tak nak pakai tudung ke, kita tak boleh masuk campur. Cakap. Kalau saya jadi wartawan tu ketuk dengan mic tung gitu. Tak masuk campur ke benda bengong. Ni cakap tu dah mula sombong. Orang zaman dulu ada juga tak pakai tudung, tapi tak ada sampai engkar tahap gitu. Tak ada sampai nak sombong dengan Tuhan. Bila tanya kenapa tak pakai tudung, orang dululah bila tanya kenapa tak pakai tudung ni, bukan tak nak pakai, tapi belum sampai seru. Dia kata belum sampai seru. Kita jawab, seru ada kat tapak tangan saya nak sampai. Ada kata tak sampai seru, tapi boleh tahan lagi. Dia kata tak sampai seru. Lah ni petikai siap. Apa salahnya tak pakai tudung? Hang petikai siapa? Hang petikai ulama, hang petikai ustaz. Hang bukan petikai ulama, hang petikai hukum Allah. Hang sudah mencabar Tuhan. Bila hang cabar Tuhan, Allah cabar balik, habis kita. Ni wa idza aradallahu biqaumin su'an, kata Allah. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana, fala maraddalah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan daripada bala Allah tadi. Sampailah tak dapat jumpa lagi antidot dan sebagainya. Allah tak payah hantar tsunami besar. Tsunami ni Aceh je. Allah tak payah hantar bala bencana, Allah tak payah hantar ribut tafan, Allah tak payah hantar gunung berapi. Allah cuma hantar satu tenteranya yang bernama Corona, yang lebih dahsyat pula tu sampai kita tak nampak dengan mata kepala, terlampau kecil, halus. Cik je Allah hantar, sampai tak boleh nak tengok. Tahu-tahu kena kiok mati. Kes di Malaysia makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat. Bukan saya nak menakut-nakutkan, tapi tuan-tuan, kita kena buat persediaan. Macam-macam boleh berlaku. Bukan kita minta lockdown, tapi boleh berlaku. Kalau berlaku darurat, tutup, tak boleh keluar mana, jadi kita kena ada persediaan. Kita takut inilah yang disebut di dalam hadis-hadis akhir zaman. Kita takut itu. Jadi kita kena bersiap sedia. Sebab kita pun memang tak jauh dah dengan kiamat ni, tak jauh dah dengan akhir zaman ni. Memang kita duduk dah dalam tempat akhir zaman tu. Zaman kita ni akhir zaman dah lah. Jadi bila kita renung perkara ni, takkan kita nak sonok lagi tuan-tuan. Takkan nak sonok lagi nak tengok raja lawak.
Takkan nak sonok lagi dengan gegar vaganza, takkan nak sonok lagi dengan hiburan-hiburan. Sudah tiba masanya untuk kita bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Siapa yang belum pandai baca Quran, belajar baca Quran. Tak gerti pun tak apa, belajarlah pelan-pelan, merangkak-rangkak pun tak apa. Sebab kita dah kesuntukan masa dah terlampau pendek. Zaman tu makin dekat. Ini baru pertengahan pun tak sampai tahun 2020, tapi dah macam-macam berlaku. Hujung 2020 ni kita pun tak tahu jadi apa. Macam-macam ni, satu. Jadi kita cuba buatlah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kuat beramal, minta ampun, taubat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah bantu kita di akhir zaman ini dengan pelbagai-bagai ujiannya. Macam saya sebut tadilah, tak apalah kalau takdir Allah matikan kita dengan macam-macam cara, dengan wabak ke dan sebagainya, tapi paling tidak kita jaga hati kita, iman kita jangan sampai mati. Jasad mati tak apa, memang berlaku. Macam mana pun jasad kita tetap akan mati, sama ada cepat atau lambat. Tapi hati tu, iman tu kita kena jaga betul-betul. Daripada jasad kita hidup sehat, tetapi dalam masa yang sama iman kita sudah mati, hati kita sudah rosak. Itu lebih parah lagi, lebih teruk lagi. Jadi moga-mogalah kita mengambil iktibar dalam apa yang disampaikan dan dikongsikan ini. Moga-moga mendapat kefahaman yang bersama, termasuk diri saya sendiri. Moga-moga kita dapat beramal dengan sebaik yang mungkin dan Allah menerima segala taubat kita, segala amal kita, insya-Allah. Jadi apa-apa pun kita tunggu keputusan daripada Majlis Fatwa Negeri berkenaan dengan aktiviti program. Cumanya sebelum saya hentikan majlis, kita nak beri sedikit kefahaman. Mungkin ada orang yang melenting, kenapa kena tutup masjid dan sebagainya ni. Okey, pertama sekali masjid tak tutup, kita kena faham. Masjid tak tutup. Maksud masjid tak tutup bukan dipagar masjid. Masjid tetap terbuka. Cuma yang dikeluarkan oleh fatwa tidak dibuat solat berjemaah. Maknanya masjid tetap ada, kalau orang nak jalan jauh, nak singgah semayang, boleh semayang. Cuma tidak dibuat dalam kelompok yang ramai, yakni solat berjemaah. Kerana apa? Kerana pencegahan daripada penyakit ni. Memang pernah berlaku di zaman Nabi. Penyakit taun dan sebagainya memang ada. Yang Nabi tangguhkan dulu berkenaan dengan solat jemaah, solat Jumaat dan sebagainya. Jadi boleh. Bukanlah maksudnya kita meninggalkan Allah Ta'ala. Tak. Kita tetap jangan pula kata tak payah sembahyang Jumaat, Zuhur pun dia buat relax. Jangan. Tapi makna kata kalau ditangguhkan solat Jumaat, kita buatlah solat Zuhur di tempat kita masing-masing. Kemudian yang keduanya, ada orang sebut kenapa masjid yang disuruh tutup tu shopping kompleks, disko dan sebagainya. Yang ni kita beri penjelasan. Pertama sekali, bahawa kenapa dikeluarkan fatwa tentang solat berjemaah ataupun solat Jumaat ditangguhkan dahulu. Ini kerana solat Jumaat itu hukumnya wajib. Maka ulama mesti mengeluarkan fatwa untuk menggugurkan kewajipan tu dengan kadar sementara. Bukan gugur terus, kadar sementara. Jadi terpaksa keluarkan hukum. Adapun disko, kelab malam dan sebagainya, itu tak payah nak sebut dah, memang tahu dah semua hukum yang tu haram. Tak payah kata tunggu wabak. Sebelum ada wabak pun haram dah, memang tak boleh nak pi. Tapi dah keras kepala nak gak cocok langit, lagi lah cocok. Nak macam mana? Jadi kita gitu. Kemudian memang kita dalam pelaksanaan untuk nak mengurangkan perkara-perkara maksiat, dan kita ini pun satu kejayaan dan kita bersyukur kerana di kalangan menteri kita ada daripada mereka itu kalangan asatizah, kalangan orang alim ulama, dan kita percaya mereka yang ada pahaman agama dalam kabinet ini tidak akan mendiamkan perkara-perkara yang mungkar. Cumanya perkara itu perlu diambil masa untuk nak melaksanakannya. Jangan kita terlalu gopoh. Kata dulu sembang derah sangat nak tutup maksiat, tutup cepat. Pula. Bukan dengan ABC main tutup gitu. Dia ada cara dia pelaksanaan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita percaya mereka golongan yang faham Quran dan hadis, mereka akan ambil tindakan dan sebagainya. Dan kita juga mendoakanlah moga-moga Allah angkat balik wabak ni dan memberikanlah semula nikmat-nikmatnya. Ini sebenarnya satu nikmat. Kadang-kadang dia macam puasa lah tuan-tuan. Kita tak rasa nikmat makan tu sedap bila kita tak melaksanakan puasa.
Macam sekarang ni bukan bulan puasa, kita makan pam. Nah, kadang-kadang nasi jatuh ke apa ke, jatuh atas lantai, kita buat pijak gitu lah, kita lempar gitu. Tapi cuba tengok masa bulan puasa. Nah, masa bulan puasa, anak kita yang ngaji pasti, budak kecil lagi, nah, pagi-pagi tu dia lapar, dia tak puasa lah budak, anak kita, dia beli karipap. Dia tengah makan karipap tu, tepung karipap tu jatuh kat lantai. Kita tengok tepung tu rasa macam mana? Kita kata dalam hati, aku dapat tepung pun jadi ya. Nampak sedap sungguh. Tepung pun kita rasa sedap. Sebab apa? Baru kita tahu nikmat makan. Bila makan tu tak ada. Sama gak dengan nikmat nafas. Sekarang ni senang sebab kita hak huk nafas. Steady lah. Nah, cuba nafas tu awak ambil. Nah, apa kita tahu betapa besar nikmat nafas. Nak tahu besar nikmat nafas, balik malam ni balik try buat. Nah, kan kat rumah tu ada macam kolah air tu, nak selam muka dalam kolah tu. Jangan lama sangat, 2 jam setengah. Tengok tangan gini terkapal. Kita bawa keluar kepala. Gitu. Alhamdulillah, baru rasa nikmatnya bernafas. Sama juga yang ni. Allah uji kita dengan sekat salam-salaman, Allah sekat solat berjemaah, Allah sekat solat Jumaat. Barulah kita akan terusik hati. Ya Allah, terkenang balik main salam-salam dengan sahabat dulu. Terkenang balik solat berjemaah, terkenang kuliah, terkenang solat Jumaat. Baru kita rasa nikmatnya, supaya Allah nak kita hargai balik. Sebab selama ni banyak umat Islam tak hargai solat jemaah, tak hargai rumah Allah, tak hargai solat Jumaat. Maka Allah ambil. Nah, moga-moga Allah pulangkan semula pada kita, insya-Allah. Nah, jadi cukuplah sekadar tu. Jadi macam biasa, mana-mana kuliah dan ceramah saya pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami di Batu Hampar, Berwas, Perak. Nah, ada telur masin. Kita ada bawa telur masin, tuan-tuan. Itu produk istimewa kami. Kerana telur masin kami ni lain daripada yang lain. Sebab apa? Sebab telur tu, telur itik tu, bukan calang-calang itik punya telur. Itik tu jenis itik ngaji pondok ni itik. Sebab dia duduk di pondok. Jadi tuan-tuan kalau beli, insya-Allah. Jadi pakak-pakaklah membeli sambil menderma untuk membantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq Noh. Kalau siapa kenal lah, orang lama Ustaz Siddiq Noh. Dulu dia pegang ketua Dewan Ulama PAH Perak. Dia tu sekolah saya itulah. Dia itulah tok guru saya. Saya anak murid beliau. Dan beliaulah mudir sekolah dan saya timbalan mudirnya. Jadi inilah produk yang kami bawa untuk nak bantu perjuangan. Kemudiannya yang keduanya, kita ada borang tahlil. Jadi kebiasaan pondok-pondok cara lama ni, bila tiba bulan Rejab, bulan Syaban dan Ramadan, 3 bulan ni straight budak-budak pondok depa puasa. Puasa 3 bulan ni straight depa puasa. Sebab apa? Sebab bukanlah kerana amalan apa-apa tertentu, tidak. Tetapi tok guru nak ajar supaya Ramadan tu jadi elok. Kerana kalau tak, macam contoh tok guru kata, kalau kita nak lumba lari, takkan hari perlawanan baru nak kaki-kaki tu. Kalau training daripada awal, sama gak dengan puasa. Takkan time Ramadan baru dandan nak puasa. Tu yang menyandar tengok jam tak habis-habis. Nampak? Lah kali panggil bini dia, jah. Aku tengok jam ni macam mati je, macam tak bergerak je. Bini dia kata, bukan jam nak mati bang, abang yang macam nak mati, dia kata. Tengok asyik-asyik tengok jam. Azan Zuhur disangka maghrib. Sebab baru nak puasa. Tapi kalau start daripada Rejab, paling-paling tidak Rejab itulah menyandar tengok jam. Masuk ke Syaban, okey dah sikit boleh cangkul lah. Nak tanam pokok siap. Masuk Ramadan, main badminton siap. Tok Imam lawan Tok Bilal. Sampai azan dah, sikit lagi nak smash dia kata. Sampai tak ada apa, rasa lapar tak ada dah. Sebab apa? Sebab dah dilatih. Jadi begitulah tradisi pondok. Jadi bila budak-budak pondok ni puasa, sebelum nak buka puasa tu mereka baca tahlil. Mereka baca tahlil. Jadi kita pun bukalah borang tahlil. Siapa yang nak nama-nama arwahnya ditahlilkan, boleh isi dekat borang tu. Tulis nama-nama arwah. Tapi tulis nama arwah, jangan tulis nama sendiri, sebab belum arwah lagi. Takut cepat lagi kan. Tulis nama arwah. Lepas tu sebelah nama arwah tu dia ada tulis RM. Jangan buat-buat tak nampak pula RM tu maknanya sumbangan.
Jadi sumbangan ni terpulanglah tuan-tuan. Kita tak ada paksaan. Sekejap ada yang tanya, ustaz, satu arwah berapa ringgit? Tak ada berapa ringgit. Terpulang. Nak bagi, tak nak bagi sudah. Nak? Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Tak boleh bagi banyak, bagi lagi banyak. Nak? Nak, boleh nak bagi berapa? Tak nak bagi pun tak apa. Nama arwah penuh kat 10 nama. Bahagian RM dia bulat kosong. Tak ada apa dia bagi. Tak ada masalah. Kami terima. Cuma kedekut pahit. Itu je. Nah, tapi nama dia kami baca lah. Tak adalah buat-buat hilang. Tak ada. Baca. InsyaAllah. Nah, jadi itu bahagian tahlil. Jadi terpulanglah. Jadi saya bukannya kerap datang ke sini. Jadi macam mana ustaz? Malam ni tak bawa duit. Kata dia. Contoh. Tak apa. Boleh bank in. Nah, kalau nak bagi sumbangan. Kemudian nama tu nak serah bila? Nak serah malam ni pun boleh, ataupun kat situ ada nombor telefon, WhatsAppkan saja nama arwah. Cakap, ustaz, ni nama-nama arwah yang nak ditahlilkan, hantar ke WhatsApp nombor tu. Kemudian bahagian sumbangan, kalau nak sumbang, ada nombor akaun bank, masukkan saja dalam akaun. Jadi mudah. Tak ada apa-apa masalah. Jadi sekadar tu, pada malam ni saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang disampaikan pada malam ini adalah untuk menyedarkan masyarakat kita kepada ajaran Islam yang sebenar, dan moga-mogalah kita dapat ikutnya ajaran Islam ini sampailah ke akhir hayat kita dan kita mati di dalam iman, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa iman imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfiru wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa' annal ghala wal bala awal waba awal fahsya awal munkara wassuyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihanama zahara minha wa ma batana min baladina hadza khassatan wa min baladinal muslimina ammatan innaka ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.